Alright. 1, 2, 3. Fakir tadi tolong rakam ambil gambar aku sikit boleh? Belanja ke rumah. Boleh Okay. Boleh behind the scene. Nasib baik Fakir. Aku dah agak Fakir ada. Okey tak suara? Okay, Okay, nice. alright, okay. Nampak? Aku jemput orang ada PA tau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel aku Madans TV. So pada hari ini aku ada guest untuk episod keempat. Guest kita, kalau korang selalu kat social media, kalau korang ada kat arena larian, korang mesti terjumpa salah seorang. Kalau kau tak jumpa, kau berhenti lari je. Betul tak? Okay, kita ada, kenalkan diri, siapa di ujung sana? Okay, semua hi semua. So saya Ashraf Jebat. Okay, saya daripada Kelang. Okay, Kelang? Kelang. Saya orang Kelang. Pasal Saya gangster. Itulah kan. Kelang macam Colombia sekarang cakap Okay, saya memang asal Kelang. So kehidupan saya banyak habis kat Kelang lah. So Kelang dengan ada masa belajar dulu pun dekat Pahang. So banyak habis masa dekat Kelang. So saya punya culture lebih kepada culture daripada Kelang lah. Itulah pengenalan. Aku pernah duduk Kelang juga lah masa aku asrama. Aku kat Star dulu. Star Kelang. So masa form 3. So aku tahu lah kenapa Kelang dia kan padat tau. Sebab orang tu tak keluar. Kalau kau perasan, aku banyak nampak member aku, mak dia duduk situ. Dah betul anak dia duduk situ juga. Dah kahwin ni pun duduk situ juga. Dia mana tak keluar, tak berkembang. Sebab mungkin satu lagi Kelang pun antara bandar yang terawal lah. Sekarang dah jadi bandar raya kan. So dulu dia dah awal dah lama dah. Sebab tu ramai macam-macam dah ada dah kat Kelang. Betul lah. So dia dah macam sebelum ada Puncak Alam, sebelum ada tempat-tempat lain, Kelang tu kira kalau zaman dulu kira macam dah jadi center lah. Ya, betul. So itulah. Alright. Okay, kita ada saudari. Siapa? Hai, nama I Shasha. Nama actually Aisyah. Tapi orang lagi prefer panggil Shasha lah dekat TikTok. So, I masih lagi student. Okay, student. And dekat I banyak buat konten. Asal mana asal? I asal daripada Cyberjaya. Tapi Cyberjaya. sebab I study dekat KL, I study Uni KL. So, I menyewa kat sana lah. Alright. Uni kat mana? Uni KL Business School. Yelah, kat mana? Kat Kampung Baru. Oh, okay, Kampung Baru. Okay. So first guest aku wanita. First guest wanita. Sebelum ni sebelum ni semua lelaki kan. So macam macam best lah konten Aisyah ni kan. Tu macam Maria. So hari ni kan nak cakap pasal what do you call it, content creation dengan dunia, bukan dunia pelarian. Aku pun lepas podcast dengan Haikal Tinker tau. Okay. Dia dalam dia punya ayat dia apa? Dunia pelarian. Aku dah cakap apa benda dunia pelarian. Aku bukan pelarian bodoh. Dunia larian. Yelah. So dunia larian dengan content creation ni sekarang dah macam sinonim dah. Ramai yang nak lari mesti akan terbabit juga dengan dalam konten, ataupun dia nak buat konten ke, consume konten ke. Akak tak buka boleh lalu je. No problem. Tahu tak apa. So kenapa aku nak jemput dua guest aku pada hari ini adalah sebab mereka adalah secara tak langsung dia korang macam bagi inspiration, korang bagi what do you call it, peluang untuk orang ramai kat luar sana to be part of this massively happy community tau bagi aku. So Acap, aku ikut Acap boleh tak? Acap Boleh kan? Memang panggil aku Acap. Nama kau memang Jebat ke apa? Ke itu Okay, so nama Jebat tu macam stage name lah. Zaman-zaman dulu. So actually memang dah lama lah pakai nama Jebat sebelum memang dah lama. Sebelum ada Jebat lagi. Sebelum ada Aida Jebat lagi. Sebelum saya kenal Aida Jebat lagi kan. So memang nama Jebat tu dah ada. Dia ada cerita lah. Zaman sekolah lagi saya dah pakai. Lama lah. Zaman sekolah memang dah lama dah. So dia adalah satu situasi tu. Sebenarnya benda ni ada saya punya member tu. So kita orang main skate semua. So ada semua member ni nama dia saya nak sebut macam mana lah. Saya sebut nama dia tapi nama ayah dia Tua. Okay. So kita ada cakap nama pula nama ayah kau. So kita pun cakap decide aku Jebat, aku ambil Jebat, kau ambil Kasturi ni semua. So pakai tau. Zaman tu zaman MySpace lagi. So cakap MySpace tu memang dah letak dah. Muhammad Ashraf Jebat. So itulah. Satu lagi rasanya best jugalah kalau kita macam ada nama-nama macam ni, orang tak tahu tau nama kita. Sebab kalau kita sekarang ni search nama kita yang betul, orang akan tahu tau apa kita buat. Dekat Google lah kan. So everything aku nak separate kan live aku dengan apa yang berada di media sosial ataupun di different personal lah. So itu yang aku buat tu lah. Itu nama Ashraf Jebat tu actually. Yes. Bila kau start lari?
Aku start lari sebelum PKP. Sebelum PKP tahun lebih kurang 2018. Okey macam ni. Aku punya start lari ni memang satu benda yang kira macam bukan, aku tak suka lari tau Shelly. Aku tak suka lari pun dulu zaman sekolah ada juga. Zaman-zaman universiti ada juga aku main rugby semua. Tetapi kalau macam contohnya untuk larian ni bukan sukan larian yang spesifik lah. Zaman sekolah dulu kalau ada macam merentas desa ke, aku rasa sekolah rendah je aku join. Sekolah menengah semua aku dah lari lah. Tak nak buat. Sebab aku rasa aku tak suka dia punya feeling of macam sesak nafas semua. Tapi sebenarnya kita tak tahu. Kita tak tahu sebab apa. Sebab masa tu kita tak training. Kita tak training dan tak ada orang nak guide kita. Okay, so aku start sebenarnya dulu aku ni besar juga. Kalau orang tak tengok gambar-gambar aku yang lama, berat aku lebih kurang aku rasa dah pernah capai 140 kilo, 120 kilo. 140 tu maksimum. Paling berat kau. Sebab yang aku rasa betul-betul aku dah ingat lupa, tapi 100 lebih, 130 ke 120 macam tu. So ada satu momen masa tu aku rasa macam aku main futsal lagi. Zaman universiti aku main futsal semua. So dah masa zaman-zaman dah habis universiti tu, aku tengok macam aku ada satu kali tu momen yang macam kita pun ada, yalah, hidup kita ada up and down kan. Betul. So masa aku up dulu memang dengan berat-berat badan aku up. Okay, so sebab aku ada buat business fingerboard dulu. Business fingerboard aku ada buat. So business tu macam terumbang ambing, life aku dah macam tak betul sangat kan. So aku decide macam satu hari tu aku main futsal dengan member. Aku dah sesak nafas tau. Aku rasa macam aku tak pernah rasa feeling macam ni. So sebelum ni aku main futsal okey je. So masa tu rasa dia macam sesak nafas. Aku decide macam aku kena macam dah kena fikir. Masa tu aku dah start fikir dah, tapi tak buat apa-apa lagi. So masa zaman life dah down, okey, macam kewangan pun dah tak berapa nak okey. Lepas tu ada masalah problem whatsoever, adalah problem lah yang susah untuk diceritakan. Dan aku decide masa satu hari tu aku start diet sebenarnya sebab aku tak ada duit nak makan. Okay, so aku tak ada duit nak makan. So aku nak jimat tu kira macam aku tak makan lah. So memang tanya pasal aku diet. Faham? So memang diet. So makin lama berat badan aku makin susut. So aku macam seronok lah. Orang tiba cakap kau makin kurus lah, kau okey tak ni? Pasal aku cakap okey je lah. So daripada masa tu juga zaman uni zaman universiti? Tak, zaman ni lah. Zaman dah habis universiti dah. Okay, faham. So masa lepas universiti mesti kehidupan aku dah menaik lah. So macam-macam business lah aku buat kan. So lepas tu dah drop tu, kira macam dah tak ada duit nak makan semua. Memang actually memang tak cukup lah. So masa aku nak buat kira aku nak turunkan berat badan tu, aku dah start semangat sebab orang tanya, kau makin kurus lah? So aku cakap, apa kata aku try. So aku start dengan diet dulu. Start diet. Lepas tu dulu nak diet ni sebenarnya aku dah baca lah 20% is about you guys kena exercise. So masa tu aku memang tak suka exercise. Aku macam aku fikir apa yang aku boleh buat. So aku tengok pergi weightlifting dulu. Okay, buat latihan bebanan kan. So buat HIIT training. So you guys akan dengar benda-benda yang normal ni. Yelah, biasa lah. So belajar dekat YouTube semua, tengok dekat video semua kan. So buat benda tu dulu. Dan aku start running ni actually pada aku ada join satu macam carnival sukan. Okay, carnival sukan tu ada arm wrestling tau. Okay, masa tu aku dah masuk weightlifting semua. Aku rasa macam tangan aku dah kuat lah. Okay, masa tu aku ingat lagi aku dapat nombor tempat ketiga. Aku kalah dengan arm wrestling competition. Aku dapat tempat ketiga. Aku kalah dengan dia memang wakil, dia memang seorang yang aktif dalam sukan ni lah. Dia dah ada ilmu lah. So dia dah ilmu macam mana nak tackle orang untuk arm wrestling semua. Aku ingat aku kalah dengan Mas Cargo ke something macam tu lah. MAS punya team lah. So aku dapat medal masa tu. Aku rasa macam happy dapat medal. So masa tu kawan-kawan aku ada yang dah masuk running. So dia beritahu, okay, masuk running ni memang boleh dapat medal. So dari situ aku dah nampak dah cerita macam ni. Dari situ sebab aku dah fitness. Sebab dulu aku punya, okay, kalau orang tanya sampai sekarang, aku dah ada fasa yang dulu aku rasa aku pakai hashtag tau. Hashtag penagih endorphin. Okay, faham. Penagih endorphin. Sebab aku nak tunjuk aku ni buat apa-apa asalkan aku dapat endorphin tu. That thrill. Apa sukan tak kisah. Running ke, bola ke, asalkan dapat endorphin punya ni. So setiap kali aku buat aktiviti aku akan post. Aku cakap okay, penagih endorphin macam tu. Sebab nak tunjukkan aku seorang yang memang tengah menagih benda tu. Aku dah tak kisah benda-benda lain. Itu yang start. Lepas dapat medal tu, itulah terjebak biasalah. Siapa dah pernah terjebak dalam running ni, mula-mula 5km. Lepas tu masa tu misi aku nak macam okay, dah habis 5km punya event, aku nak go for 10km. So dalam masa 1 year ke 1 year and half tu, aku sampai masuk ni lah endurance, 6 hour endurance. So aku dah start masuk. Tapi masa tu aku tak focus pace pun. Orang tanya berapa PB aku tak ingat. Aku tak ingat. Lagi lah. Sampai yang masa aku dah target PB tu, baru aku check balik rekod aku. Baru check sebab kadang-kadang kita boleh search. Betul. Baru check balik. So sebab aku tak fikir pun. Aku fikir aku nak habiskan mileage berapa km yang aku habis nak dapat medal.
dah buat aku happy dah. Faham. Pace memang tak tengok. Memang tak tengok Zul. Aku suka guess macam ni, yang di mana aku tanya satu soalan je, dah habis dah cerita dia. Okay, Aisyah, bila you start lari? I actually start as a sprinter zaman sekolah. Lari betul 100 meter 100 tu lah. meter, 200 meter. So zaman sekolah tu selalu menang lah. Ush. Dah champion dah ni, dah champion awal. Itu zaman tu banyak join MSSD semua, tapi tak adalah peringkat macam MSSM ke, masuk peringkat Sukma ke, tak adalah. Tapi I stop 2020. I habis belajar 2020. And then time tu I ada satu pemilihan untuk MSSD. I injured, I jatuh time I lari. Okay. So ever since then I berhenti sampai 2022. Like baru 2 tahun lepas lah. And then time tu I actually bekerja dengan someone yang minat running juga, Nasrul. Okay. So Macam mana? So I nampak dia berlari, dia join Standard Chartered, join banyak run. So I macam tertarik nak join into running. So ever since then I lari, tapi that time I focus more on 3 km je every day. 3 kilo. And then masuk 2023 baru I start beli kasut running. I involve in running. First event I join Garmin. Garmin terus? Masuk? Garmin. Tapi I join 5km fun run je. Faham. And then after that baru I start serious. And then I have my own personal uncertified running coach, which is my partner lah, Fakir Syakirin. Okay, so sekarang ni dah serius lah. Dah serius. Mana tak serius? Dapat placing kot, anak Sarawak International Halal Marathon. Congratulations. Tempat ke-5. Tempat ke-5. Power. So pergi Haiti lah. Saya nak pergi. Dia macam kantor pula kan. Hari apa gitu. Aku tak pernah pergi running event yang ada high tea. Pemenang kan? Tak pernah kot. Aku tak pernah. Tak pernah. Power tu anak Sarawak punya event ni. Memang power. Sponsor dia power kan? Memang power. Dahsyat lah. Okay, nice. But okay, so you start 2022, kira macam betul-betul nak start running apa semua tu, which is baru lagi jugalah sebenarnya. And macam mana you guys decide macam nak kemukakan dunia larian tu dekat social? Sebab I don't think, but you dah pakai Instagram for sure sebelum 2022 kan? Macam mana you punya TikTok ke benda ke apa semua tu, apa yang decidekan you nak share benda tu dekat on your socials? I sebenarnya daripada dulu I memang suka buat video. I suka buat video cakap-cakap. Waktu zaman I start university, I selalu buat video panggil Aisyah Talks. So I akan buat macam talks yang cakap pasal mental health ke, women empowerment ke. So I decided macam sebab I dah ada minat in running. So I macam why not I buat content. Sebab dulu my TikTok account I buat content pasal macam vlogs biasa, tak ramai orang tengok. Betul. But then I start buat content yang ada latest yang keluar FYP, LSD. Ever since then I perasan ramai orang tengok. So I decided macam why not I continue buat banyak vlogs macam LSD, long run ke. Sebab I rasa macam benda tu in a way akan tarik minat orang. And in a way bring awareness jugalah in running. So memang you buat benda tu sebab you nak share dunia larian ni dengan orang luar lah. Jangan main target lah. Okay, faham. Macam bro, Ashraf, kau punya content macam memang relatable. Orang yang tak lari pun boleh enjoy content kau. And what decide, apa yang buat kau decide untuk share this larian penting dalam. Sebab kau buat macam-macam. Kau buat skateboard, kau main skateboard lah, buat business tu lah, inilah. And kenapa? And at the end of the day, niche dia adalah larian. Kenapa? Okay, kalau tanya macam mana start kan, basically memang aku duduk dalam macam digital ni, buat masa currently sekarang ni memang aku working in content creation punya ni lah. So memang itu kerja aku. So aku macam faham. And by the way, sebelum ni banyak aku bagi belakang lah. So aku dah tak ada macam untuk aku punya personal account, aku tak buat. So dulu personal account aku start dengan untuk macam aku memang suka yang share. Sebab dulu aku share fashion, aku suka dress up baju, ambil gambar. Nampak.
Lepas tu after that aku dah start running tu, aku dah start macam dulu zaman-zaman dulu aku keep sharing tau. Aku keep sharing apa yang aku buat, apa yang macam contohnya gambar. Dulu aku start dengan gambar lah. So yang untuk sekarang ni, sebab zaman sekarang ni kan dah mudah sikit untuk editing. Dulu editing nak kena pakai mungkin Premiere lah, something like that, susah, mahal. But nowadays kita dah boleh edit pakai kita punya telefon bimbit je. Pakai telefon bimbit apa-apa asalkan dia high res, dan juga kita dah boleh ni. Betul. Dan by the way sekarang ni kalau tengok dia punya transition, orang dah tak kisah dah. Kalau dulu masa aku kerja dengan production, aku ada buat production dulu. So orang akan tengok macam aku tengok aku punya untuk daripada ni, dia akan tengok kena cam macam ni. Kena standard dia. Kena cantik, memang standard kan. Sampai aku memang tak puas hati benda macam tu. Zaman tu memang aku tak suka pun. Aku cakap, kenapa konten ni macam ni? Sebab aku ke arah yang macam benda yang nak kena cantik, nak kena ada depth, kena macam depth, kena colour kena cantik. Aku cakap, habis lepas tu sama tu. Dan lepas tu apa yang sampai tu adalah info tak sampai pun. Orang tak suka pun konten tu. So that's it. Masa yang macam untuk yang Rani ni, sebenarnya aku memang macam ada dulu tu aku memang tak ada berapa nak beri sangat lah untuk ni. Tapi ada satu aku dah start buat untuk Voltra. Untuk Voltra punya. So yang macam features muka aku semua. Then aku fikir macam semua orang dah buat konten yang macam sharing macam hari ni kita buat long run tu apa kelebihannya. So macam siapa yang buat macam easy running, apa easy running punya ni. So ramai dah buat konten-konten macam tu, bagus. So diorang dah bagi info-info macam tu. So aku nak ke arah yang macam aku nak cuba lain sikit. Sebab aku punya style memang aku suka benda tu lebih lain sikit daripada orang lain. So kalau orang lain dah buat sama-sama, aku akan tukar. Betul. Aku akan buat benda lain pula. Variasikan dia. Variasi. Tapi benda macam ni risiko je daripada segi orang akan tengok naik ke tak naik tu. Betul. So aku tak kisah pun sebenarnya konten aku naik ke, ada orang like ke, ada orang view ke, aku tak kisah. Aku tak pernah kisah pun. So kalau macam contohnya aku dah dapat, sebab macam sekarang ni aku dah ada formula. So kalau aku tahu kalau aku keluar formula tu orang akan suka. Aku keluar formula ni orang tak suka, tapi aku keep trying lah. Yelah. So orang cakap kenapa niche ke larian balik, sebab kehidupan aku sekarang dah banyak. So aku aktif dengan kita komedi spend masa kat situ kan. So aku ada komedi running juga. So aku rapat. Sebenarnya yang apa yang aku share tu adalah benda-benda yang kebanyakan orang tak nampak tau. Apa yang di sebalik larian ni. Okay. So macam momen pasal nak beli kasut tu. Okay, sebab aku tahu aku dulu dah start nak running kan. Aku nak start running, so duit nak beli kasut tu memang sangat susah. So aku tahu benda tu akan ruin everyone. Sebab yang masuk running ni tak semuanya orang cakap kaya-kaya kan. Betul. So ada juga yang rasa pasal kasut tu memang hit orang. Memang hit orang. Belum yang dah kahwin lagi. Belum lagi yang dah kahwin. Yang lepas tu ada ni kan. So yang student yang ni nak beli kasut, nak beli jam, memang susah. So kat situ aku buat konten-konten macam tu lah. Lagi satu lagi, apa yang terjadi dalam komuniti aku share balik. Benda tu bukan nak untuk beli, ada juga yang bagi feedback macam aku beli lah. Aku beli komuniti beli tu, aku beli orang ni orang itu reality. Itu reality. Reality. Dan kadang-kadang ada juga study kan, masa aku live ada orang komen tau, abang betul-betul nangis tu masa yang dalam kereta satu video tu hit tau. Aku macam pelik lah masa tu, aku saja je sebab aku nak tunjuk orang kadang-kadang duduk dalam kereta buat apa lama-lama. Sebab dia tak tahu, sebab dia nak healing lah. Aku cakap aku tak nangis lah masa tu. Sorry, kalau apa yang video-video yang berlaku dalam tu, It's video lah. It's video, it's content. So memang kadang-kadang apa yang aku share dekat Insta story pun bukanlah benda yang aku apa yang kau buat sampai lah. Kau buat sampai lah. Alright, kau dah cakap pasal brand, kau dah cakap pasal marketing dan sebagainya kan. Dan secara tak langsung kau punya content associate with brand. And kau banyak gila buat benda dengan Voltra. Kau dengan Voltra, apa hubungan rambang kau dengan Voltra? Saya ni macam semua nak tahu. Yes. Pasangan kekasih dengan dia. Saya pun tak pasti. Dia macam mana? Kira macam untuk Voltra ni macam kita collaboration. Kalau ni terus terang aku tak ada apa-apa saham dalam Voltra. Cuma aku fikir macam ni sebab kau adalah seorang content creator yang banyak buat benda bersama-sama Voltra. Yes, banyak memang itu yang antara yang paling tepat lah. So macam kalau dekat Voltra pun aku content creator lah. Dalam masa sama juga yang macam untuk podcast semua aku handle for Voltra punya podcast. Lepas tu ada few term lah yang aku macam kira aku kerja lah dengan Voltra. Kan senang lah. Senang juga aku kerja lah. Part-time. So aku ada macam senang macam tu. Tapi Voltra ni dia bagi aku macam ni lah. Sebab aku okay dengan Voltra. Sebab Voltra ni memang brand lokal. Yes. So aku memang get into pada lokal punya brand. Betul. So zaman dulu lah, zaman dulu aku tahu naik. Aku suka lah. Aku suka dia punya cara dia bawa brand tu. Betul. Dia punya principle, dia brand principle, brand filosofi dia aku suka. Aku suka. Sebab tu aku macam sangat seronok kerja dengan
dengan Voltra. Yes. Sangat seronok bekerjasama dengan dia, dengan Voltra ni, sebab aku memang saya willingness, aku memang suka the culture. Faham? So kalau apa-apa brand pun yang macam ada culture-culture macam ni, aku akan okey je. Yes. Okay, Aisyah, bila kata pasal brand, you dah buat content, adakah sejak di lari 2022 tu dah start content time tu ke belum? I start 2023 lah, to be okay. exact. Okay, mana yang lebih memberi sambutan yang menggalakkan, dekat TikTok ke dekat Instagram on your side? I rasa dekat TikTok lah lagi ramai sebab I TikTok senang TikTok senang lah. Kalau dekat IG dia ramai, ada yang minat running, ada yang minat benda lain. And mostly dekat TikTok ni kalau you post pasal fitness, pasal sports, itulah you punya audience. Betul. Sebab aku ada buat konten sebelum ni kat YouTube apa semua. Memang orang yang kenal aku dekat YouTube akan kata, apa benda dah jadi dengan kau sekarang ni kan? Memang macam dah Aku berubah soalan sama. Berubah mazhab totally kan. Adalah sebab aku dah cerita banyak kali pun, sebab aku buat YouTube tu memang aku nak target satu benda je. 100,000 je. Macam aku start buat macam, apa rasanya kalau aku ada 1,000 orang pengikut kan. So aku macam nak try buat lah. So buat lah, aku buat ni, buat tu, buat tag lah, apa benda semua tak jadi. So end up aku jumpa niche aku, dan menjadilah. Dan bila dah dapat tu dah boring dah fire dah tak ada apa semua. Apa kena buat lagi? TikTok macam style kan. Tapi macam shit lah, aku tak boleh lah TikTok kan. Sebab kita semua ada stigma di mana TikTok adalah tempat di mana kau akan jumpa orang gelek-gelek, benda-benda bodoh. Tapi kalau kau cari yang betul, kau dapatlah yang betul. And aku take that as a challenge tau. Macam okay, jom kita pergi TikTok, kita start from scratch. Nak start apa pula sial. Cuma kurus lah kan. Aku kurus sekali jalan jadi orang suka. So macam proceed dah. Aku pun dapat sihat, content pun okey dan sebagainya. Dan itulah jadi dekat TikTok. And macam Aisyah start dekat TikTok, dah banyak traction apa benda semua tu. Brand ada approach you tak? Brand adalah macam Dever. Dever ada contact untuk bagi the energy gel. Other than that, macam produk-produk macam tu panggil makanan sihat. Tapi in terms of sports brand, kalau sports brand tak banyak sangat, macam kasut ke apa belum lagi lah. Okay, biasa buat content, adakah memang terfikir nak benda tu? Macam aku nak buat ni macam okay, aku kenalah satu hari dia aku nak asyik bagi aku kasut ke apa benda ke. Ada tak memang aku buat content untuk benda tu sebenarnya? Mak. It's actually my dream untuk jadi kita dream je lah. Betul. Tapi nak jadi Asics Ambassador ke, pacer ke. Faham? Sebab I memang minat brand Asics dah lama dah. Okay. My family semua pun into running juga. So semua memang pakai Asics. Alright. So I macam okay, awal Januari hari tu I cakap dekat Fakri, I cakap okay, I nak full set Asics supaya people will notice me. Macam tu lah. So that macam kalau full set Asics, mana tahu ada rezeki. And then I try to be more active into the running field, supaya macam mana tahu ada rezeki lah. Okay, kenapa aku tanya soalan macam tu adalah sebab apa tahu? Sebab kadang-kadang bila kita buat sesuatu konten, tak kira lah apa benda kita buat pun, orang akan kata macam nak barang free lah tu, nak ni lah tu, nak tu apa semua kan. Frankly speaking, siapa tak nak barang free? Betul tak? And bila kita buat content, kita bukan tak melabur. Kita labur macam-macam. Masa kita, apa benda semua. And obviously kita nak return, nak something in return. And bagi aku itu that is part of new world punya business. Betul tak? Kan macam kau berbeza side marketing, kau akan rasa macam takkanlah kita nak buat benda tu bodoh-bodoh je. Kan? And bila cakap pasal brand, pasal collaboration dan sebagainya, what do you think? Adakah brand sekarang ni patut look into influencer, ataupun dia kena focus on major elite athlete semata-mata? What do you think? So saya? Ya. Pendapat saya lah actually, okay. So benda ni sebenarnya dua-dua tu sebenarnya main peranan. So kalau saya pegang marketing agency for satu brand lah, saya akan fikir satu memang ada go for athlete, sebab athlete memang kita nak tengok on performance pakai produk tu. Betul. So for influencer ataupun
so-called orang yang aktif media sosial ni, dia lebih kepada orang cakap lebih kepada perspektif lain. So community, lepas tu kena perspektif daripada segi dia boleh bagi idea macam cakap kawan kepada kawan. Alright. So Athlete tu is brand yang macam orang akan tengok macam okay, oi dia pakai brand ni Proven lah. Kenapa yang brand ni proven? Yes, dia proven terms tu. Yang so untuk influencer ataupun orang cakap so-called yang orang aktif dekat social media ni adalah untuk beritahu kepada orang-orang di sana kewujudan brand tersebut dalam komuniti. Sebab ada orang cakap dia power pakai apa-apa pun tak boleh. So ni yang untuk influencer ni untuk jawab aku orang-orang biasa pun boleh pakai benda ni. So boleh pakai. So dia kadang-kadang atlet tak ada masa tau. Atlet tak ada masa, dia akan training. So dia tak ada masa nak cerita detail. So nak cerita detail kasut ni ada performance something lain, dia akan training je. Dia akan training je. Dan orang kata dia pakai apa-apa pun akan power. So untuk yang influencer ni lebih kepada information. So bagi saya dua-dua tu perlu. Faham? Dua-dua tu sangat perlu. Sebab benda white marketing kan, kita bukan nak cerita nak jimat kos mana apa semua. So macam contohnya lah, yang siapa yang baru yang kita ni, siapa nama dia yang saya tak untuk runners ni yang baru meninggal tu. Kiptum. Kiptum. Kiptum kan pakai MS Fit. So dia macam satu tamparan juga. Kiptum pakai MS Fit. Kan orang kata MS Fit murah lah apa. Alamak, kenapa saya cakap pasal jam lain Tapi macam ni saya cerita hadir pada hari ni untuk cerita lah. So dia pakai MS Fit. So nampak tak dia punya brand dah towards untuk go for MS Fit. Macam Coros naik dengan Kipchoge. So nampak tak dia untuk orang akan hit. Tapi nak cerita on detail, takkan Kipchoge pula nak buat review. You guys kena buka ni, kena buat tu. So kalau Kipchoge boleh buat, kalau Kipchoge boleh buat, saya memang sangat macam banyak masa dia kan. Atlet bola pun sama. Dia orang akan lebih kepada on benda-benda yang macam pakai ni. Contohnya kalau ada few brand bola, kita tak tahu kasut ni nak pakai macam mana sesuai untuk siapa tu yang sampai ada orang tersalah nak pakai kasut daily, kasut race bawa pergi daily. So benda-benda info tu influencer ataupun orang-orang yang cakap so-called yang aktif dekat media sosial ni yang akan sampaikan. Sebab tu benda tu sebenarnya bukan siapa betul siapa salah, penggunaan dia lain-lain. Kena faham the function. Kena faham the function tu. Alright. So influencer play a huge role dekat community lah, especially kan. Lu bercakap pasal community, you guys running community kan? Kau run and kau own the community. Kau found the community. Kita bukan own. Okay. Alright. So Aisyah dah ni kat community apa for people to know? I run for Rise and Shine Crew. Rise and Shine Crew. Dia base kat mana? Dia base dekat KL, Titi Wangsa, Gombak. Okay. Ramai tak? Ramai tu not bad. Kadang every Saturday akan ada like 20-30 runners yang ramai tu. Same. Okay, you start dengan Rise and Shine Crew. Running crew tu dia memang lari pagi je ke macam mana? Lari pagi. Kan Rise and Shine lah kan. Dia usually kalau kita lari macam long run kita akan lari pagi lah. Faham. Tapi the terms Rise and Shine tu is from Zah kalau tak silap, Wan Zahidah. So dia yang buat the term Rise and Shine. Tapi kita tak lari pagi je, kita kadang lari petang, lari malam. But usually our main event is our long run. 90 minutes, 80 minutes every Saturday dekat Titi Wangsa. Okay. So bila kata pasal running and community ni, dia macam tabu tau. Especially tabu kepada orang yang baru nak start. Sebab whenever kata-kata community ni, runners yang dah lama and orang laju dan sebagainya. Kalau macam ada newbie kan, apakah perspektif itu patut dibuang dan kenapa patut dibuang? Adakah itu tidak benar? Sebab laju kot orang kat community ni. Macam mana tu Aisyah? For Rise and Shine Crew lah kita cakap pasal tu. Rise and Shine Crew. Okay. I actually every time orang join I punya live, diorang kan macam cakap lah, diorang takut nak join community sebab diorang rasa semua laju-laju, takut diorang kena tinggal belakang. Actually kita ada pacer, ada sweeper. So kita ada every time sebelum kita start our long run, kita akan bahagikan kepada groups tau. Cerita sweeper tu apa, pacer tu apa? Okay, pacer tu orang yang akan lead the pack lah, lead the pack. Contoh ada yang lead pace 4.5, 5.5, 6.5 and even 7, 8, 9 pun ada. Ada? And then at the back akan ada sweeper yang akan make sure yang tak ada orang tinggal. Tak ada orang kena tinggal. So orang dekat luar tak perlu risau macam kena tinggal ke apa, terlalu slow ke. There's no such thing as being too slow. At least you have an effort to go for a run.
Faham? Alright. So dah clear kan? This by the way ni bukan kali pertama aku bertanya pasal community ni, sebab before this pun ada running yang daripada community lain. Dan ini pun ada dari community lain, and rata-rata semua benda yang sama. Alright. So macam Ashraf, you found Crony. Crony crew ni kan? Crony. Berapa lama dah? Kita start sebenarnya 2023. Okay, sebelum tu sebenarnya aku dah join banyak community dah. So masa aku start running pun, macam start running memang seorang lah. So macam aku start masuk community orang lain lah. So start community lain ni kira aku join. Aku dah biasa lah join mereka, sebab tu mungkin dekat running scene, kalau running scene ni aku kenal ramai orang sebab macam tu lah. Faham? So aku pergi sana, you mix around a lot lah. Aku mix around sebab pergi sana, pergi jumpa sini, pergi masuk ni. Sebab aku rasa dulu memang tak ada lah. So macam KL Nak Run, Kazuku Runners, yang lama-lama tu aku pernah join. Pernah join diorang punya aktiviti. So Runners Tanpa Sempadan. So ramai ramai group. So, komuniti ni ramai sebab tadi soalan dia apa? Aku tanya macam mana kau start benda tu? Okay, so untuk yang untuk Crony ni, actually kita buat training plan untuk masa tu ada lebih kurang 8 orang start. So kita nak masuk UiTM Ultra. So ada 8 orang tu. So masa tu kita akan buat macam Excel. Okay, so hari ni menu apa? So semua buat. Tapi dalam masa sama tu kira rasanya training plan tu lebih kurang 6 bulan ke 3 bulan. Kita hampir jumpa setiap hari tau. So kita punya relationship tu makin lama makin rapat. So makin rapat. Dan lepas tu kita ada kawan-kawan lain juga. So kawan-kawan lain kita join. Last kita decide apa kata kita buat satu session. Okay, kita buat satu session yang mana semua orang boleh join. So semua orang boleh join. Kita akan macam sama-sama build up each other lah. So itu yang sejarahnya. Macam mana kalau sejarah start kita ni macam WhatsApp group ataupun Telegram group yang mana nak training je. So hari ni nak buat menu apa, besok nak buat menu apa. Sebab kita punya latar belakang ni itu tahun bila tu? Tahun bila tu? 2000 aku masuk 2023. Baru lagi. Baru lagi. Ini baru. Ini baru. So dia ada yang background yang macam strength workout, dia akan share apa menu strength workout yang sesuai. Yang power on speed work, okay, dia akan share what does power of speed work. So macam hill training, hill repeat, so easy run, pace berapa. Kita dan Crony dia satu session yang paling iconic lah. So iconic antara yang macam Kalish dia bawa 4am punya session dekat Kalish pun So dia antara yang terawal buat 4am session dekat Shah Alam dengan few ada crew members yang lain. Okay, macam aku ada bawa for 3 hours session. Sebab aku selalu kalau training for ultra ke apa, aku pastikan yang aku ada buat 3 hours punya LSD. Faham. So aku nak tengok daripada segi pace aku. Dan selalunya kita buat kat Putrajaya lah. So itulah temulanya sampailah sekarang lah. Berapa ribu? Kalau dalam Facebook page tu ada Facebook page, ada Instagram Instagram. Kita budak-budak Insta. Kita budak sekarang ni sebab nak handle pun susah. So kita punya admin for media sosial pun ada berapa orang lah, 1 2 3 orang nak handle lagi dengan kehidupan. So kita go for Instagram punya crowd je lah. Sebab kita ada decide pun nak buka Facebook apa semua. Tapi tunggu dulu. So kita fokus kat Instagram. Berapa ramai Instagram? Dalam 2,000 lebih tak silap. Rise and Shine crew? Rise and Shine? Berapa orang? Berapa orang Instagram followers? Tak pernah kira pula. Beribu lah. Ibu jugalah. Tapi kita orang ada Telegram group. Dan kena ingat yang Crony ni persatuan yang berdaftar. So kita memang ada ahli. Tu ada OS kan? Kau register right? Kita blur depan je, no problem. No problem. Kita letak. So macam kita ada daftar dengan ROS. Okay, kita daftar dengan ROS. Sebenarnya kita memang ada ahli yang betul-betul daftar, yang mana diorang ni boleh jadi part of the main community. So dia boleh nanti ada meeting, dia boleh suggestion. So kita akan pilih juga kita punya macam atlet ke kan, macam cerita pasal atlet pula. So macam kita punya wakil-wakil kita akan pilih daripada kita punya ni dulu, club members dulu. After that baru kita akan go for Telegram group. So dalam Telegram group kita ada lebih kurang 1,000 lebih orang kot. So ada, dan kami baru perasan ada RD dalam tu, ada runners, ada macam-macam. So diorang akan tengok tau what we are doing. So macam tu lah. Okay, the reason why kenapa engkau register dengan ROS dan sebagainya tu, adakah kerana you see the opportunity untuk brand relationship dengan brand ke, ataupun kau memang dapat sponsor ke, money making ke, monetization ke? Adakah itu kau punya aim ketika kau start nak register benda tu? Okay, sebenarnya untuk benda ni satu benda lah. So masa zaman-zaman dulu kita dah tengok tau, banyak running club, banyak running ni yang tak berdaftar kan. So kita dah ada experience dengan mereka tau.
So macam contohnya macam Kruni ni, kita tak nak macam sampai satu dia macam own by seorang ataupun few orang. Nanti kalau tiba-tiba yang ni dah tak active run, Mati. So kita tak nak yang macam tu. So kita punya towards yang first kali, the utama sekali kita nak lepas ni apa-apa hal kita ada Kruni dan siapa yang lead tu orang lain. Faham. So, sebab tu dekat Kruni ni kita akan bagi ruang tau. Kita akan sebenarnya kita sedang develop ahli-ahli baru yang mana yang boleh yang macam untuk bagi peluang kat dia orang untuk lepas ni dia orang akan lead the session. Okay? Sebab bila you register ROS tu kena ada AGM meeting lah, dia kena ada minute apa semua tu. So every year nak tak nak you akan dapat orang baru dan sebagainya lah. Lepas tu nak tunjukkan yang mana club ni is not owned by personal atau seorang saja atau satu group saja, dia owned by semua yang dalam tu. So dia orang akan rasa macam dia orang ni memang one of the part of the. Faham. Tapi sebenarnya untuk RS ni saya cakap terus terang memang mungkin ada orang akan leceh dengan kerjaya masing-masing. So dia benda yang komitmen lain. Dia satu komitmen lain yang mana memang kalau ikutkan kena serius dan memang ada pengorbanan kat situ. So pengorbanan kat situ macam pengorbanan mungkin juga terpaksa lebihkan kepada ahli-ahli dulu. So nak pergi training dia orang. So you guys punya training pun terabai, nak kena pergi meeting whatsoever. So pada you guys kan, kalau yang ada ahli-ahli komuniti kat luar sana tu, you guys punya head ke, you guys punya captain ke, okay, diorang tu banyak pengorbanan sebenarnya. So hargailah pengorbanan abang-abang. Betul. Sebab kita macam saya tak kisah pun orang nak sebut ke, nak sebut Kruni ke, tak nak sebut Kruni ke, dia nak sebut dia nak mention apa, sebab tu itu hak dia orang. Betul. So bagi kami di sini memang kalau macam saya memang betul-betul dan juga tim-tim lain, kita ni willingness, tak apa kita korban, kita nak tengok muka lain ni akan naik. So macam tu lah. Faham. What do you guys think untuk Aisyah sendiri lagi dalam masa 2 tahun, apakah you rasa you akan achieve, you nak achieve lah? For these 2 years, I sekarang tengah training for half marathon. You tak pernah buat half marathon lagi? I tak pernah. Paling jauh I pergi is 17 kilometers. Okay. Sebab in order for you to go to half marathon, full marathon, you kena ada a strong mental game. Mental capacity lah. Memang mental strength you kena kuat. So it also involves a lot of training. So I'm macam okay, this year I nak buat my first debut for half marathon. So that's one of them. And then my target in these 2 years, I nak focus half marathon and buat sub 150. For half marathon. Wow, half marathon. So debut nak kat mana? Nak debut kat mana? Debut this year I tengah fikir sama ada Score ataupun Garmin. So tak sure lagi which one. Score ataupun Garmin. Garmin Score bulan 7. Score bulan 7. My father debut half marathon this year Score. Tapi ramai suggest kat I untuk join Garmin lah. Sebab Garmin dia tak berbukit sangat for first timer. Garmin dekat PJ Putrajaya. Tengah fikir lagi. Okay. Wow. So target half marathon lah for this year. Macam Ashraf, how do you see yourself dalam masa terdekat ni? Apa yang you nak achieve? Obviously you dah kau dah half marathon, kau dah full marathon dah. Ultra obviously dah. Kalau ultra 52 kilo lah. 52 kilo tapi unofficial pernah lari sampai 70 km lah. Official maksudnya aku yang tu aku saja buat sendiri lah kan. Sebab yalah itulah 70 km lah. Paling jauh lah aku pernah berlari dan berjalan lah basically. Jauh tu 70. Jauh. Dan aku respect tau. Siapa yang boleh lari 100 km ke 160 km ke 100 mile, siapa boleh lari 5k, 10k. Sebenarnya aku respect sebab semua susah. Betul. Nak tanya kalau susah, semua susah. So bagi aku siapa yang dapat finish tu memang dah worth it dah. Kalau dapat finish dengan PB, dengan podium, memang lagi okay. So achievement masing-masing. Mana ada manusia yang hari-hari bangun tiba-tiba nak lari 5k hari-hari. Tak ada kan? Tak ramai. Berapa persen ni dalam kehidupan. Orang lain pun pelik tengok asal kita boleh lari kan. So bagi aku macam setiap mileage tu aku respect lah. KM okay, kau nak masuk 160 KM pun okay. So 2024 punya target event? Okay, untuk event tahun ni mungkin aku punya target dah berubah sikit. Aku dah lebih ke arah macam lebih kepada, sebab dulu masa aku ingat aku training daripada tahun 2018 sampai rasa tahun last year, aku dah banyak spend time dengan aku punya running tau. Betul. So aku tak family whatsoever tu dah tolak tepi dah. Aku memang running. So aku ada training plan aku. Aku pernah petang lari, malam lari juga.
Oh, yo. So aku buat macam tu. Dah level aku dah pernah rasa dah. So aku macam orang-orang lain buat tu, aku cakap tak apa, okey lah. Bagi dia ada peluang nak buat. Buat. Sekarang ni aku lebih kepada satu, aku memang akan fokus lebih kepada komuniti dan benda-benda yang berkira belakang-belakang ni lah. So apa-apa yang macam contohnya collaboration kau WhatsApp, aku lebih ke arah tu. Dan aku lebih sekarang ni aku cakap lebih fokus kepada kerjaya. But aku ada few event yang mana yang memang aku target for lepas bulan puasa ni. So aku tengok macam mana kalau aku boleh commit, sebab selalu aku masuk event, ada orang masuk event suka-suka. Tapi aku masuk event, daripada dulu lagi aku masuk event aku akan commit training. Betul. Aku akan commit training. So sekarang ni macam tengok masih lagi tiba-tiba nak kena pergi meeting whatever tu, dia macam aku cakap tak apalah, kita korban dulu. Bagi siapa yang boleh perform, pergi dulu. Okay, yang kita ni, kita just sekarang ni apa yang aku buat, aku nak jadi, memang aku akan kembali pada asal yang running dan juga workout ni sebagai hobi. Aku punya lifestyle. So mana, ibaratkan macam aku lari dah. So aku nak having fun, lari, aku nak habiskan menu aku. So aku bukan macam kerjaya. Aku nak kembali ke penagih endorphin punya. Betul. You do it because of you want to do it. Yes, aku nak buat jump rope ke, lepas ni aku nak pergi Muay Thai ke, tiba-tiba tak ada masalah. Kan lifestyle lah. Macam Aisyah kata pasal event dan sebagainya, of course macam Aisyah kata, it's commitment lah. You kena commit. Bila you dah sign up something, you want to commit, you need to commit. Apa you punya macam share us your training plan, sebab you student, banyak student kat luar sana mesti nak tahu macam mana you commit on training dan sebagainya. Share us your routine. Basically, as a student, I ada kelas daripada pagi, start pukul 9, kadang habis pukul 9 malam. So basically, Jumaat ada kelas tak? Jumaat ada. Aku kalau Jumaat kelas loser je. Sampai malam juga. Sampai malam. Dahsyat dia. Berapa subjek you ambil? 7 subjek. Lepas tu satu subjek je. Berapa credit hour? Berapa credit hour satu semester? Tak ingat. Banyak hour, 7. Okey. Cuma bagi kalau training plan yang sibuk nak tanya pasal basically student. Bila I ada masa free, I akan lari. Mana ada masa free? Usually macam there's actually 24 hours in a day. Yes. There's always time. If dia macam, I always remember Coach Awan punya quote, how bad you want it. So let's say you nak target this year, you nak half marathon sub 150. So in order for you to achieve that, you must train lah. Betul. No matter you busy macam mana pun, always find time. How do you train? Kalau let's say I ada kelas pagi sampai malam, I boleh lari sebelum subuh. Okay. Alright. Macam sekarang ni, your next event will be what? Twin City bulan April, 28 April, betul tak? 28 April. Okay. Tak lama dah tu. 10 kilo, 12 kilo? 12 kilo. 12 kilo. Okay. Share us, apa yang you buat untuk for that event? Monday apa? Saturday, Tuesday apa? Untuk Monday, usually I will do like around 40 minutes easy run. Ataupun recovery. So usually hari Ahad I akan buat LSD long run. So Monday is my recovery or easy run. Then hari Selasa is interval lah. Interval depends menu apa coach I bagi. 400 meter kali 5 ataupun 200 meter kali 10 set. Then hari Rabu my rest day. Khamis I akan join working class champs. By Coach Awan dengan Coach Zik. I akan buat threshold like 5 minutes tempo. Then hari Jumaat rest balik. Sabtu depends. Kalau Rise and Shine buat session hari Sabtu, I akan buat long run hari Sabtu. Kalau Rise and Shine buat long run hari Ahad, hari Ahad lah I lari. Boleh dikatakan you rest hari Rabu, Jumaat. Sabtu atau Ahad. And normally kalau memang kelas dia punya, kalau hari berkelas tu memang you start sebelum subuh lah. Sebelum subuh ataupun usually lepas subuh I pagi akan lah. ada gap daripada pukul 5 sampai pukul 8. So between that time lah cari masa juga. Wow. Seminggu mileage berapa? 20 km. 30 km 30 km je lah. Tapi solid dengan solid 30 km yang ada training plan yang betul-betul lah, macam ada thresholdnya, ada temponya, ada easynya. Nice. So cerita dia memang cari masa lah. Cari masa. Macam kau bro, for upcoming event is half marathon, full marathon? Also next event aku lepas raya ni aku kembali kepada trail run. So apa macam mana rutin kau bertraining?
sekarang ni memang tengah cacah merbah lah. Aha. So aku sekarang ni lebih kepada asalkan ada peluang aku akan lari. Minimum 30 minit. So daripada 30 minit tu, sometimes you guys akan nampak lari 30 minit, but aku ada tengah-tengah tu aku ada buat macam 10 minit, 5 minit warm up run, so easy run. So aku buat strike ke, sampai lah 30 minit tu sekarang. So aku punya style training aku macam tu daripada dulu lagi. Tapi kalau betul-betul aku nak compete for the session, sama juga. Aku nak buat satu training plan, dan aku memang training plan tu aku akan beritahu semua orang, okay, aku daripada hari weekdays ni sampai berapa aku tak available. Okay. So aku tak boleh jumpa orang. That's how he commit. So memang cara kalau betul-betul commit aku buat macam tu. So macam contohnya dulu sama juga, dia akan start day, sebab selalu untuk aku punya training plan dulu masa betul-betul aku buat hari Isnin aku akan buat aku punya macam hari Isnin the moment aku akan lari dengan, kau nak tengok aku nak lari pace 8 ke 9 hari Isnin, sebab aku buat macam recovery style ni, sebab aku nak just move. Okay, hari Selasa aku akan start dengan aku punya base run. Aku akan buat macam 1 hour punya session, 1 hour base run. Tapi before that ada warm up run. Warm up run tu ada, so kat situ tambah-tambah mileage lah. Dan hari Rabu sometimes aku punya speed work. Speed work ni depend, ada fartlek, something like macam interval, depend. So hari Khamis pun aku akan buat macam satu base run macam tu, something like tu. Aku antara Rabu atau Khamis aku buat speed work. So hari Jumaat aku punya rest day. Sebab apa rest day hari Jumaat? Selalunya hari Sabtu dengan Ahad tu aku punya long run. So satu hari akan betul-betul proper long run, satu lagi mungkin tempo long run. So itulah kehidupan aku. Dan memang macam Seminggu mileage aku yang dulu lah. Dulu lebih kurang 70 ke 100 km. 70 ke 100 km. Itu when you train for full marathon lah. Bukan full marathon, masa training for ultra. Tapi tak cukup. Tak berapa tu lah. Tak cukup lagi. Sebab kalau orang lain tu lagi dahsyat. Sebab normally kalau 100 tu adalah di mana orang train for full marathon punya mileage kan. 100 tu minimum sebenarnya. Itu minimum lah kan. So kalau kata long run kau tu, berapa lama long run kau tu? Okay, long run sebab aku lebih kepada sebab aku punya orang cakap mazhab lah. Mazhab orang ni aku go for, sebab kita orang yang bekerja dan kita ada komitmen lain. Okay, kita bukan berlari saja. So aku akan buat 2 hours run. 2 hours run, lepas tu aku akan increase dia punya long run tu jadi 2 hours and 50 minit je. Lepas tu 2 hours and 30 minit. Lebih ke arah tu sebab aku nak cari time off fit tu. Sebab kalau kita lari macam jauh-jauh ni, kita kena biasakan badan kita untuk berlari lama. Betul. So ada juga sometimes kalau aku ada masuk event trail, kau akan nampak hari Sabtu tu aku kat trail. So aku kat trail dan aku akan buat macam contohnya kalau trail tu 12 km. So macam untuk 12 contohlah berapa 12 km tak ada. 16 km contoh race 16 km. Korang akan tengok yang aku akan masuk trail tu 20 km dengan EG yang lebih, tapi pace yang slow. Pace yang slow sikit daripada race. So badan aku dah sempat commit lah. Faham. So for that race, macam tu lah aku buat. Sebab nak cakap aku ni laju sangat tak lah, tapi aku nak pergi ke race tu nak bagi betul-betul aku ready. Aku tak nak setiap scene sekarang ni masuk event kan kita ada bayar kan yuran. So aku tak nak yuran tu, sebab daripada aku masuk main-main, lebih baik aku pergi makan ataupun aku belanja orang lain ke, aku beli baju ke, boleh beraya. So kalau masuk event bayar, bagi aku sekarang pun bayar mahal, try to commit lah. Macam tu. Betul. Sebab in a way dia macam kita tak target kita lah kan. Kita nak push something kan. Kalau nak push semata-mata nak push kan macam bodoh pula kan. So bila kita letak target something tu macam best lah juga kan. Yes. Right. So macam korang kan, obviously daripada tahun 2022, daripada zaman dinosaur dah lari. Berpuluh event I can say. Alright, easily berbelas event. Any event yang kau rasa macam, damn, this is one hell of a event, bagus ada punya event ni. Aisyah ada tak macam power event ni lah, macam best girl event ni ada tak? Your favourite event lah? Favourite event, I nak cakap the latest event, tapi sebab I podium. Dia placing kat tu kan. Tak apa, boleh share dia kenapa sebab it's your pendapat you dah macam-macam event you dah masuk kan. So kenapa yang Anak Sarawak International Marathon tu macam best? For me is the environment dekat situ. Vibe dia. Dia apa, waktu awal-awal dia ada opening apa terbang itu? Parachute. Ada parachute terbang. Lepas tu ada performance, ada concerts and all. And I believe that benda ni tak boleh tarik ramai orang. And then there are the the
Itu hiccup lah hiccup dia biasa lah. Tapi sebab the in best. terms of kenapa I rasa benda tu best, mungkin sebab I rasa satu sebab I podium. It's my first podium actually. Tak pernah podium. And then yang lain is basically the vibe, the environment, and it is considered like the first event of 2024 yang kira grand jugalah. Grand lah. Lepas tu aku impress apa tau? 5 km ada timing chip. Aku ada. 6 km sorry 6 km yes. dia punya paling tu ada timing chip. Aku macam wow, power shoot. So Cap kau one of your memorable event lah yang kau suka gila macam power shoot event ni. Aku banyak jugalah sebab yang paling aku ingat sekali mungkin event pertama kot hidup aku, half marathon aku masa awal-awal start. Sebab masa tu member aku cakap kau belum lagi boleh lagi half marathon. Masa tu macam zaman tu macam half marathon tu macam terlalu jauh. Sebab dia cakap macam belum lagi kau baru 5 dengan 10k. Aku macam time tu pula boleh. Setelah berapa lama kau lari? Baru lagi. Aku lari half marathon selepas 6 bulan aku start lari. Ush. So dahsyat. dan masa tu tapi training Event apa? Dah lupa lah. Shoot lah. Event Putrajaya nak marathon ke? Tahun lepas. Tak 2019 macam tu. Macam 2018 macam tu. Lupa tapi aku ingat event half marathon tau. So aku ingat kalau event tu memorable bagi aku nak sampai finish line aku akan macam rasa emotional lah sebab sampai itu yang event pertama. Lepas tu masa lepas tu dah aku try to prove everybody lah yang macam orang cakap yang aku jenis yang macam agak low profile dulu. So aku training je tau. So aku tak banyak macam aku join community apa semua ni. So masa PKP aku memang totally solid tau. Macam pagi aku akan buat strength workout ataupun strength workout lah sebab aku tak sempat nak buat benda lain. Aku buat strength workout. Tengah hari aku akan buat macam cycling kat rumah. So petang aku akan training. So malam aku rest. So waktu lepas PKP tu, lepas aku habis PKP memang aku agak solid sikit. So satu event aku masuk event trail. Satu event trail dekat Gombak. Yang aku syukur pada waktu tu, mula aku expect macam aku tengok list name. Lelaki ni kalau kita tengok list name dahsyat tau. Yelah. So ada Mak Saleh kat situ, ada orang putih, ada foreigner, lepas tu ada pula nama-nama, ada coach ni, coach tu. Kan. Tapi masa tu aku rasa memang yang nama-nama join event tu aku macam ush, teruk ni, susah ni nak join. Tapi by the way masa tu memang syukur lah first aku dapat podium top 10 lah. Top Trail 10 trail. Top 10 masa tu 16 km tu. Tapi yang list name tu memang dahsyat lah. Nama-nama kalau aku tak nak sebut nama-nama tu, kita sebut kat belakang nanti memang betul dahsyat lah nama dia orang. Orang tu kira masa aku start running pun dia orang dah famous lah. Faham. Ada nama. So itu first ni. Lepas tu aku dapat lagi podium few event. Sebenarnya podium ataupun aku lagi satu lagi last year aku dapat timing half marathon aku. Berapa? Sebab aku half marathon aku 1:41 ke 1:4. Damn, Sabtu dah lah Sabtu. Dan dengan gila Fahmi lah. Sabtu lah. Tapi yelah aku tak get into ke arah marathon satu. Tiba-tiba aku dapat PB tu aku rasa macam betul lah sebelum ni pengorbanan. Tapi sebab kalau apa-apa member event tu maksudnya event yang aku training. Lepas tu tiba masa event tu aku dapat solid. Aku tak kisah tau dapat podium ke dapat apa. Asalkan masa aku sampai tu memang sangat solid. Banyak lah event yang aku ada. Kalau cerita ni banyak lah. So ada event-event sedih pun banyak agak. Tak. Macam mana boleh event sedih lah? Event sedih ni actually tak boleh perform ke? Dia ada masalah lah. Patutnya kita boleh perform. Kadang-kadang ada masalah-masalah yang tiba-tiba aku rasa aku boleh dapat sub 4 full marathon aku last year. Dekat mana? Tapi standard chartered lah. Aku masuk full marathon masa standard chartered je. Kau jangan tanya event lain lah. Aku akan masuk kat standard chartered je. Tahun ni aku tak tahu mungkin aku downgrade ke, tak tengok lah. So macam full marathon tu aku rasa dah boleh dapat sub 4 last year dengan perform aku. Tapi sebab aku salah nutrition semua, sakit perut lah apa semua kan, dah jadi ke laut dah. Memang terkejap ke laut lah masa tu. Aduh, sayang lah. Sayang lah. So macam tahun lepas aku syukur juga 2023 kan. Maksudnya 2022 tu patutnya aku rasa aku dah boleh dapat sub 4. Tapi 2023 ni berat badan pula naik, masuk training dah takde. So masa training tu dah huru hara. Macam Tapi Marwah. aku syukur juga aku masih lagi dalam keadaan macam tu. Kalau tengok gambar aku masa standard charter pun ramai yang komen tau. Ada yang text lah, berat badan kena naik sikit lah, boleh dapat sub 4. Sebab masa tu saya dapat 4 jam 5 minit official. Kalau ikut kita ikut official lah. Kalau ikut jam dalam 4 jam 1 minit macam tu. So rasa macam memorable gerak. Dengan keadaan berat badan macam tu aku boleh lari. Berapa berat badan time tu? 75. Asal aku peak berat aku 68-65.
Faham. Memang aku tengok orang 68, 65 tu macam macam ni So sekarang ni memang Macam Syah, ada event-event yang sedih ke apa benda ke? Event sedih. Sedih sebab tak capai target yang I nak. Is waktu tu event boom. Okay, house boom. Yes. Event boom tahun lepas. 10 kilo. 10 kilo. That time I memang target I time tu I nak buat sub 55. Sub 55. Sub 55. And then that time I memang follow pacer lah. Follow pacer sub 1 hour. I Okay. follow sub 1 hour. And then that time masuk kilometer ke 6, I side stitch yang I at the point yang I memang terpaksa berhenti. Uish, dahsyat tu. Memang terpaksa berhenti. And then pacer teman I, dia siap ambilkan I 2 gelas air sebab dia nampak yang I memang follow daripada awal sampai 6km tu I boleh buat. Lepas tu memang I tiba-tiba stop. So he encourage me minum air, nafas betul-betul. And then dia memang teman I sampai habis. And I that time I buat 58 lah, 58. 58, 59 macam tu. So I macam a bit sedih lah sebab I memang training for the event. And memang that was the event yang I first target lah sebelum A6. So next event tu baru I dapat sub 54 that time. So alhamdulillah Asik lah. meta time. Asik. House boom best ke kan? House boom water Best. section banyak. Kau pergi house boom? Kan kau full ke half marathon kan tu? Betul. Masa tu dahsyat lah bukit dia. Kan? So dah lah tak training fee dia. Tapi boleh lah, enjoy lah. So, Tapi itu pun antara race yang fun juga Aku suka dia medal dia punya tu besar tu. Medal medal dia dia cantik tu, aku suka tu. And one masa cakap pasal boom ni kan, itu adalah antara salah satu video aku yang menutup lah. Sebab aku pace member aku yang baru lagi besar daripada aku, dia nak buat bawah 2 jam 10 kilo. So macam aku suka buat benda tu. Macam aku kan dia lari fun-fun apa benda semua kan, buat video kan. Orang suka pula, aku tak sangka. Memang orang kata sampai sedih lah, aku yang menangis lah benda. Aku dengan dia okey. Tapi tu kan, rupanya memang actually sampai lah apa benda aku nak ceritakan tu adalah nak ajak orang sama-sama je melakukan aktiviti-aktiviti yang sihat ni. Alright, and aku nak tunjukkan bahawa everyone can kalau if you put your mind to it. Orang yang badan beratus kilo, and time tu aku pun aku rasa aku belum bawah 90 kilo lagi, aku masih 100 kilo over. Still kita boleh buat. And yeah, and one of the reason why aku start buat content pasal benda-benda ni semua adalah sebab benda ni lah. Sebab the reason why aku nak kurus adalah sebab aku ada sleep apnea. Aku tidur, aku berdengkur kuat tau, sampai aku yang stok yang boleh terjaga-jaga malam apa semua tu. And bila cakap dengan doktor, and ramai je sebenarnya bila dah makin teruk, ramai yang mati dalam tidur sebab tu. Alright. And aku start lose weight apa benda semua tu, and aku rasa happy bila ramai orang nak join dengan aku benda-benda tu tau. And lepas tu jumpa engkau, jumpa Aisyah, and ramai lagi content creator yang buat benda-benda ni semua. And aku rasa macam this positivity tak patutnya stop dekat sini. And kita ada banyak peranan masing-masing antara setiap orang, and setiap orang ada niche masing-masing, ada follower masing-masing. And that thing yang aku rasa yang kita semua kena be proud of. And tak perlu rasa aku ni barulah, content creator barulah, content creator lama lah, apa semua. And yeah, because we are nak habis ni time kita, sejam lah ni. Just aku enjoy apa benda yang kita share kat sini, apa benda semua. And macam Ashraf, kau ada apa-apa nak cakap dekat audience kat luar sana yang nak buat content ke, nak get into running ke, apa benda ke, the best easiest way to start? Okay, untuk inilah, ini aku share kira apa yang nak sampaikan lah kepada semua kan. Siapa yang dah kira macam nak start running ni, you guys just start je dengan apa-apa yang you guys ada. Start je dengan apa-apa you guys ada. Start berlari. Okay, yang nak join community tu, saya saja siapa yang tengok video ni, just join je community. Tapi saya ada satu tips lah kepada siapa yang nak join community tu, boleh tanya dulu, boleh DM diorang kan. Actually diorang akan reply, banyak group akan reply nak join. Ataupun diorang ada buat satu poster event, just kami boleh kenal-kenal dulu. Sebab
Aku pernah ada dalam fasa tu tau, segan nak takut. Dan aku rasa berdebak, aku kalau tengok budak-budak baru join macam sisi Kurnia, aku faham. So aku dah cakap dah dengan kita punya team. Kita punya team segala kita meeting, kita akan cakap kalau jumpa budak baru, tegur je. Kita yang tegur, bukan diorang tegur kita. Okay, kita letak, kita tegur diorang. So diorang akan rasa macam tu lah, dia akan welcome welcome diorang datang, sebab diorang ni antaranya kita tak tahu siapa diorang. Kadang kita sombong, nanti the future tiba-tiba dia lagi power daripada kita. Dah banyak dah orang macam tu. Dah banyak orang tiba datang macam pakai tak pakai pun biasa-biasa ni. Nanti dalam few months dia dah jadi laju lah. So ada macam tu. Dan kepada yang nak buat content creator ni, you guys buat apa yang you guys suka, post saja. Kita tahu dalam dunia ni ada orang yang suka kita atau tak suka kita. So buat apa kita fokus dengan orang yang tak suka kita? Fokus je dengan orang yang suka kita. Itu je. So benda tu is you guys punya ni, but ramai juga yang cakap, tanya saya selalu juga DM macam mana dapat sponsor whatsoever tu. You guys buat dulu, happykan you guys dulu. Nanti sometimes one day kalau you guys consistent, mesti ada somebody yang akan nampak you guys. So memang buat, sebab ada orang dia punya effort tu makan bertahun. Betul. Ada yang effort makan 6 bulan, tapi itu rezeki masing-masing. So kita jangan pula rasa macam dengki pula. Mesti ada sebab dia orang dapat tu, dan mungkin masa tu memang Tuhan dah cakap lah, tu rezeki dia. So bagi tu memang rezeki dia. Dan kadang-kadang kita sibuk dengan apa yang ada dekat orang lain sampai kita lupa apa yang ada dekat kita ni, kita tak bersyukur. Sebenarnya benda yang kita nak ni orang lain tu nak. Tapi kita sibuk tengok orang lain punya. Nak kejar orang kan. Nak kejar orang lain. So keep it up, hidup positif, buat je apa yang korang nak buat, asalkan benda tu baik. Alright. Itu je. Terima kasih. Macam Aisyah, macam you start daripada sekolah dah start lari apa benda semua tu kan. Macam aku zaman sekolah memang paling menyampah berlari ni apa benda semua, tapi bila jumpa kemanisan lari tu lambat, and alhamdulillah enjoy lah. And macam you, apa nasihat you kat orang kat luar sana yang nak start ke benda ke, cara yang paling mudah lah untuk dia start, apa dia? Kalau you baru nak start lari, lari je. Lari je? Lari je. Tak kisahlah you pakai, you tak ada seluar tights ke, you tak ada kasut sukan ke, lari je. Macam saya tengok sekarang Dino. Dino daripada Kruni juga. Dia awal tu dulu dia pakai seluar jeans Oh yo. Agak-agak Dino. Dia pakai seluar jeans tu sebab dia lupa nak bawa seluar. Tapi kali ni sampai sekarang dia masih lagi pakai tracksuit masa training. Dia tak kisah pun pemakaian, cuma dia fokus on kasut dia. Tak kisah you tak ada seluar tights ke apa, lari je. It's the effort lah, at least you nak berlari. And jangan kisah pasal the pace. You apa tu, even macam I dulu awal-awal berlari, I pace 9, pace 8, but I don't care as long as I run. Sebab ada orang duduk dekat rumah, diorang tak buat apa pun. It's the effort that counts. Betul. I actually dulu start berlari, selain daripada involve dengan sukan sekolah and all, is because of my father actually. Sebab ayah I, dia has something wrong, not something wrong lah, ada something Bapak aku something wrong. Dia ada masalah dengan jantung. Dia ada masalah kesihatan. Masalah kesihatan lah. So I tengok dia berlari, even though despite his health issues, despite apa tu, berat badan dia, he still went for a run. Tak kisah dia pace 9 ke pace 8 ke, at least he went for a run. Dia buat something. Apa-apa pun lari je. Awal-awal you baru nak berlari, jangan kisah pasal pace. You lari je like 30 minutes ke 40 minutes ke. And if you want to go for apa, macam nak buat content ke, just record je. I pun dulu waktu awal start buat video, I just hi guys, masa saja buat video random-random, tiba-tiba FYP. Sebab kita belajar along the way kan. Sebab orang-orang ni kadang ada risau betul. Oi, betul ke lari macam ni? Betul ke macam tu? Betul ke kasut aku macam ni? Kena pakai macam ni ke? Kena pakai tu? Bila kau fikir terlalu banyak, kau akan end up tak buat apa-apa. Sebab along the way kita akan belajar. Oh, rupanya tak boleh macam ni. Oh, kasut macam ni kena pakai time ni. And sebab itulah kalau you tak start, you tak tahu lah. Kan, bila you tak start, tak apa, tak tahu. And bila orang selalu cakap nikmat larian ni, sebenarnya kan orang tak faham tau. Ramai orang kat luar sana yang nak jalan pun tak boleh. Bila dia dah sakit, bila dia dah tak boleh nak bangun, that is when kau akan appreciate, kaki aku sebenarnya banyak gunanya. And bagi
orang yang berlatar belakangkan badan macam aku, selama ni kita akan rasa macam malas nak buat tu, nak buat ini kan. Sebenarnya bila once kau dah terlantar, baru kau sedar bahawa nikmat berjalan tu adalah best sebenarnya. Bro, nak tambah sikit sebab dah cakap pasal tu. Okay, macam ni sebenarnya actually apa, aku dah pernah rasa tau, something like macam pada anda semua, apa performance you guys sekarang ni, you guys hayati dan nikmati lah. Betul. Walaupun pace apa, sebab nanti macam sekarang ni aku dah terasa tau, dulu aku boleh lari pace tu dengan sangat tenang whatever. Lepas tu sekarang ni macam ni, aku dah rasa macam, oi, dulu tu aku dah bagus dah. Bagus dah. Kenapa jadi macam tu? So rasanya buat masa sekarang, siapa yang runner-runners ni, you guys boleh lari pace 8 ke, pace 9 ke, 7, 10 ke, tak apa. Tadi cerita pasal moment lah. Bila kata cherish the moment apa semua, masa aku baru-baru start dulu, memang bulan 8 tahun lepas 2023, tengok balik Strava, tengok balik Coros punya Amazfit punya app lama-lama tu, pace 11, 12. First 10 km aku buat pace 11.5. Orang kata itu baik kau ngesot je lah. Tapi setiap kali aku habis lari, tak kira dengan apa pace pun, macam kau cakap, ada endorphin, ada dopamine, kita akan rasa happy. Yes, betul. Tak kira lah kau lari slow ke laju ke, every session yang kau buat, kau akan rasa happy. And tak ada ni orang berlari, lepas lari kata macam, ui, apa benda ni, apa aku buat ni, menyesal tu. Kecuali dia lari 1 kilometer tu lah. Tapi aku cakap that moment. Lepas tu bila kita tengok deflect balik kan, kita tengok balik kita performance kita 8 bulan lepas kan, ui, sekarang aku dah boleh maintain pace 7.5. Power tu dulu 14, 12 tau. 12, 11.5 tu kau punya paling laju lah. Sekarang ni kau dah macam ni tu. And apa yang boleh kau capai in another 6 months. Kan kita bila kita cherish every moment tu, kau akan lebih appreciate journey kau. And barulah kau rasa that runners high tu. Kan, that runners high kan. Sama ni orang takkan faham kenapa lah orang sibuk nak lari macam ni lah, kenapa nak kejar ni lah, nak tu lah, nak commit training lah. That kepuasan tu sebenarnya tu orang kata nikmat sihat. Nikmat sihat. And the reason why aku nak start buat benda ni dan content aku buat semua ni adalah sebab aku nak share nikmat sihat. Masa first guest aku pun cerita, orang yang sakit, semua orang-orang yang kat rehab center tu, semua yang 35, 34, muda-muda. Kan. And I'm so happy to have you guys dekat aku punya session pada kali ini. Dan kalau bagi mereka yang nak follow Ashraf, kat mana yang diorang boleh check out kau punya social apa benda semua? Okay, sekarang ni aku lebih aktif kat TikTok TikTok Ashraf Jebat, dan juga paling aktif dekat Instagram. Instagram aku paling aktif Ashraf Jebat juga, ASYRAF JEBAT. Lepas tu aku ada Facebook juga, Muhammad Ashraf Jebat. So bolehlah follow mana-mana. Kalau nak tanya apa-apa pun boleh. Yang aku rasa boleh jawab, aku akan jawab lah. Alright. Okay, Faisha? For me, I rasa kalau siapa yang involved in running, bolehlah follow I dekat TikTok. Cari je Shasha. Nanti jumpalah. Kalau tak jumpa, aku letak link diorang kat bawah. Kalau kat IG pula, nama dia panjang. Dia kena sebut satu-satu. Teruskan. AAIISYAHH _. Panjang. Memang zaman-zaman ni pakai nama macam tu, macam nama kod Okey, nak tambah sikit kepada yang berada di Shah Alam, Petaling Jaya, KJ, Puncak Alam. Kalau anda free pada hari Selasa, you guys boleh follow juga kita punya community Kruni, CREW. Aku dah lupa kan. CREWNIRC. Okay, Kruni punya Instagram. So sebab kita akan buat aktiviti lah bersama-sama. So hopefully you guys boleh jadi one of our family. Dia adalah open invitational. Yes, open kita semua. Jemputan terbuka. Session tu open kepada ahli yang berdaftar dan tak berdaftar. Semua orang boleh datang. Tak kisah you guys punya level pace 9 ke 10 ke 11 ke 12, ataupun you guys dah lari pace 4 ke 3.5, you guys beritahu awal. Kita orang tak payah datang, dia orang datang.
Okay. For Rise and Shine crew, macam mana join? Kalau Rise and Shine crew usually every Saturday lah dekat Titi Wangsa, every morning 6.30, 6.45 kita akan buat session like 90 minutes, 45 minutes, 40 minutes. So siapa yang dari KL, Titi Wangsa, Gombak boleh join kita orang. And usually every Tuesday kita akan ada dekat MSN Titi Wangsa lah. Kalau macam diorang datang hari Sabtu kat Titi Wangsa tu, diorang pergi mana? Ke nak kena DM ke orang dulu ke macam mana? Usually kita akan buat poster lah bagi tahu. So, Alright. usually dekat tapak penjaja zone C, tak ingat. Tapi ada tempat dia lah. Okay. Boleh refer kat poster. Alright, so korang boleh check out masing-masing punya social. Kalau nak tengok, cari kat bawah nantilah. And yeah, shout out to Kopi dan Studio sebagai tempat kita punya lokasi podcast. Dan kalau korang nak tengok podcast ni secara penuh, korang boleh check out dekat YouTube aku, Marjans TV, dan juga yang paling penting dekat Spotify. Sebab apa-apa pun aku akan launch kat Spotify dulu. Link semua dekat bawah. Kalau tak dekat description, ada dekat bio, link aku semua. Dan Kopi dan Studio, dekat sini ada macam-macam. Ada makanan, kopi, dia punya buttermilk sedap. Malam, hari weekend, dekat sini dia ada pop-up store, ada bakso. Aku macam dah kena mandrem dengan dia punya sambal. Kena try. Best. Sepatutnya hari ni pukul 5 diorang dah start dah. Dia punya bakso semua layan. Dan see you guys on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Thank you guys. Alright, thank you.